Assalamualaikum. Testing, testing, one, two, three. Salam. Dengar tak? Cik, doktor dengar doktor. Tak, ya. Ya. Doktor pakai headset ke? Uh-uh. Alright. Moderator tak masuk lagi ke doktor? Tak Doktor nampak San. lagi ke sana. Tak nampak lagi. Tiga. Apa Alfa Azhar ni? Oh, dah ada dah. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Assalamualaikum. Alah, boleh. Boleh dengar clear. So kita start pukul 2.30 lah, lagi 3 minit ya. Baik.
Okay, Assalamualaikum. Saya rasa kita boleh start lah pukul 2.30 dah sekarang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua dan salam uh, 16 Ramadan. Okay. So, saya Dr. Sabia binti Isa, moderator bagi slot ceramah pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Kalau ikutkan hari ini adalah sesi yang ke-7 untuk 2024. Okay, kita dah buat 6 sesi sebelum ni. So tajuk ceramah kesihatan kita pada hari ini ialah arteriovenous fistula. Apa yang kita perlu tahu ataupun apa yang anda perlu tahu. Okey. Tajuk ini saya rasa jarang dibincangkan sebelum ni, walaupun topik ini sebenarnya agak penting jugalah untuk kita tahu. Sebab sekarang ni kalau ikutkan prevalence penyakit buah pinggang kronik ataupun CKD yang memerlukan rawatan hemodialisis sedang semakin meningkat dalam populasi kita. Jadi saya rasa eloklah jika kita dapat mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan AV fistula ni. So jadi pada hari ini ceramah AV fistula ni akan disampaikan oleh Dr. Fitrina Anis binti Amran, seorang pakar bedah daripada IPPT. Sebelum kita teruskan dengan ceramah beliau, saya perkenalkanlah dulu sedikit mengenai Dr. Fitrina. Okay, Dr. Fitrina actually telah 12 tahun berkhidmat di IPPT, 5 tahun sebagai pegawai perubatan serjeri dan 7 tahun sebagai pakar bedah dan juga pensyarah perubatan di IPPT lah. Okay. Beliau berasal daripada Pulau Pinang, betul Dr. Fit? Okay, dan sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Okay, bidang kepakaran beliau ialah general surgery, breast surgery, thyroid surgery dan juga onkologi. Okey, sebelum saya serahkan kepada Dr. Fitrina, saya ingin membuat 2 pengumuman. Okey, pertama, sesi soal jawab hanya akan bermula selepas ceramah selesai. Okey. Soalan boleh diajukan secara verbal ataupun di-type dalam chat box kita lah. Okey. Dan yang kedua, untuk staf IPPT ataupun USM, sila rekodkan kehadiran melalui link yang akan disediakan dekat chat box kita nanti. Okay, so itu adalah 2 pengumuman. So tanpa melengahkan masa, kita serahkan kepada Dr. Fitrina lah untuk proceed dengan ceramah beliau. So silakan Dr. Fit. Okay, Assalamualaikum semua. Boleh dengar? Boleh Dr. Fit tapi slow sikit. Okey. Slow sikit. Ha. Sekejap. Okey. Okey ke sekarang? Okey. 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 Assalamualaikum semua. Terima kasih Dr. Salbiah pengenalan ringkas tadi. Saya Dr. Fitrina, pakar bedah di Pusat Perubatan USM Batam dan pensyarah perubatan di USM, IPPT USM. Hari ini saya ingin membacakan tajuk yang jarang kita bincangkan, tapi makin hari makin sakit yang memerlukan prosedur arteriovenous fistula. Apa yang semua orang perlu tahu ataupun orang awam ataupun petugas kesihatan yang perlu tahu tentang arteriovenous fistula ni ya. Okay. Kalau ikut saya punya kita tentatifnya, kita akan bercakap tentang apa itu arteriovenous fistula, AVF, siapa yang memerlukan AVF, jenis AVF yang ada, siapa yang boleh menjalankan pembedahan AVF, bagaimana ianya dijalankan, penjagaan selepas pembedahan AVF dan komplikasi pembedahan AVF. Okey. Arteriovenous fistula atau short form dia nama AVF adalah satu sambungan darah antara pembuluh darah tidak beroksigen pada pembuluh darah yang membawa darah beroksigen. Dan ini dilakukan secara pembedahan. Itu lagi kita panggil malformation ataupun AVM. Hubungan secara sengaja terjadi semasa dalam pembentukan bayi. So AVM ni secara sengaja ia adalah satu pembedahan yang dilakukan untuk sambung salur darah vena kepada arteri. Okey, apa tujuan dia? Tujuan untuk AVF ni basically adalah untuk pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan hemodialisis. Siapa pesakit yang memerlukan rawatan hemodialisis?
Ia adalah penyakit yang mempunyai kegagalan buah pinggang tahap akhir ataupun kita panggil end stage renal failure. Tu kita go sikit. Apa terjadinya kegagalan buah pinggang? Kita kena ingat sebagai manusia, setiap manusia dikurniakan, setiap manusia dikurniakan 2 biji buah pinggang. Jadi yang belah kanan. Tapi kenapa kegagalan buah pinggang boleh terjadi? Daripada statistik yang menunjukkan kegagalan pinggang ini. Sekali diabetes, masa kita. Nombor 2 adalah hypertension, tekanan darah tinggi. Nombor 3 adalah polycystic kidney disease. Nombor 4 adalah systemic lupus erythematosus ataupun SLE. Ini adalah penyakit di mana antioksidan menyerang badan sendiri. Yang kelima adalah glomerulonephritis. Yang keenam adalah pyelonephritis. Minta maaf Dr. Fit. Saya nak tanya semua nampak ke slide Dr. Fit? Dr. Fit ada share slide ke? Ada share? Ada share. Okay, ada sebab ada yang tak nampak slide Dr. Fit. Nampak tak? Atau sebab saya sendiri pun tak nampak. Ataupun sebab line kita tak berapa okey kot. Ramai yang tak dapat slide, nampak yang tajuk ni je. Saya nampak tak? Tak nampak Fit. Ada yang nampak tak? Nampak? Kalau ikut saya punya ni kosong. Tak keluar slide. Tak keluar slide Sebab saya punya view ni dah nampak dah. Dia kosong je. Stop share ni sekejap. Ada tak lagi? Tak nampak Fit, kosong. Kosong Nampak macam Fit. Cuba keluar lepas tu share balik tapi kosong. Tak nampak. Sekarang? Sekarang pun sama, kosong. Macam mana ya? Okay, nampak Fit. Dah nampak dah Dah nampak dah. Cuba Fit, share slide. Okey, nampak dah. Dia, okay. Alright. Okey Okey, kita sambung balik Ini slide pertama. Ni slide yang ke Okay, apa itu? Okay. Okey, nampak ni. Okay, So nampak. ini adalah kita punya kandungan lah untuk perbincangan pada petang ni lah basically.
So saya akan cakap mengenai atriovenous fistula, siapa yang memerlukan AVF, apakah jenis AVF, siapa yang boleh menjalankan pembedahan AVF, bagaimana pembedahan AVF dilakukan dan penjagaan selepas pembedahan AVF dan komplikasi AVF. Okey, saya ulang balik. AVF adalah satu prosedur di bawah pembedahan yang dilakukan mana kita menyambung saluran darah vena yang darah yang tidak membawa yang tidak beroksigen kepada arteri iaitu pembuluh darah yang bawa oksigen. Ianya dilakukan secara pembedahan. Ini ada satu lagi malformation di masa congenital ataupun pada kanak-kanak yang dipanggil AVM. Itu berbeza ya. AVM dengan AVF adalah berbeza. Dan siapa yang memerlukan pembedahan AVF ni? Orang yang memerlukan pembedahan AVF adalah pesakit kegagalan buah pinggang tahap akhir, iaitu sakit end-stage renal failure lah kita sebutkan. Basically dia orang ni memerlukan AVF untuk melakukan rawatan hemodialisis. Okay, pesakit yang akan melakukan rawatan hemodialisis memerlukan AVF creation ataupun pembedahan AVF. So, kenapa kegagalan buah pinggang boleh terjadi? Di Malaysia, statistik menunjukkan kegagalan buah pinggang terjadi disebabkan oleh yang pertama adalah diabetes, kencing manis. Nombor 2 adalah hypertension. Nombor 3 adalah polycystic kidney disease, iaitu keadaan buah pinggang yang mengandungi air. Okay. Nombor 3 adalah nombor 4 adalah systemic lupus erythematosus ataupun SLE, di mana badan seseorang itu punya antibody yang menyerang badan dia sendiri. Nombor 5 adalah glomerular nephritis, keradangan glomerular iaitu ataupun penapis dalam buah pinggang. Nombor 6 adalah chronic pyelonephritis iaitu keradangan buah pinggang kronik. Dan lain-lain termasuklah ubat ataupun suplemen haram dan juga penyakit batu karang dalam buah pinggang. Di Malaysia, kalau kita tengok statistik ni pada 2021 dijangkakan lebih kurang 8,000 pesakit baru saban tahun memerlukan rawatan hemodialisis kerana kegagalan buah pinggang. Okey. Dan kita jangkakan by 2040 2040 106,000 yang akan mempunyai masalah kegagalan buah pinggang. Okay. Kebanyakannya 35% di bawah umur 45 tahun dan kebanyakan kesan buah pinggang rosak disebabkan oleh penyakit-penyakit komorbiditas seperti kencing manis dan masalah hypertension. Apakah simptom penyakit buah pinggang? Kenapa saya cakap macam ni? Sebab kita kena tahu jugalah kenapa memerlukan hemodialisis dan memerlukan AVF akhirnya. Simptom penyakit buah pinggang adalah gatal seluruh badan, tidur dan emosi terganggu, badan mudah letih, hilang selera makan, rasa loya dan muntah, bengkak kaki dan muka, dan last sekali pesakit akan ada masalah pernafasan. Inilah tahap-tahap kerosakan buah pinggang. Kita ada tahap 1, 2, 3, 4 dan 5. Bila tahap 5, pesakit memerlukan rawatan cuci darah, kita panggil, ataupun hemodialisis ataupun perinatalisis, iaitu pencucian darah. Okay. Saya sebut mengenai kesihatan buah pinggang kerana bulan Mac juga adalah sinonim dengan Hari Buah Pinggang Sedunia yang disambut pada tahun ini pada 14 Mac 2024. Okay. Kita balik kepada AVF balik. Untuk AVF, kita ada dua jenis pembedahan yang kita boleh buat. Satu, kita mengguna pembuluh darah pesakit sendiri, kita panggil native vessels, ataupun kita menggunakan graft ataupun salur tiup asing untuk disambung kepada salur darah pesakit. Pembuluh darah pesakit sendiri ataupun native vessel, kita guna arteri, salur darah arteri dan juga vena pesakit sendiri. Apakah kebaikannya? Kebaikannya dia tahan lebih lama, secara kosnya lebih murah dan dia tak ada masalah self-rejection ataupun badan kita ada masalah menolak sambungan itu sebab dia adalah badan kita sendiri. Manakala untuk penggunaan graft, kita menggunakan tiup tiruan sebagai gantian pembuluh darah bagi pesakit yang tiada akses salur darah yang sesuai. Namun begitu, dia mempunyai keburukan sebab kos dia mahal. Satu graft kos dia lebih kurang 3 ke 4 ribu ringgit. Pembedahan akan menjadi lebih rumit
dan ada risiko body rejection ataupun penolakan pada badan kerana ia adalah benda asing. Siapa pula yang boleh melakukan pembedahan, menjalani pembedahan AVF ni? Kita memang tengok ramai je orang yang ada masalah kegagalan buah pinggang, ancillary failure ni dihantar untuk dilakukan pembedahan AVF. Tetapi tak semua pesakit boleh atau berjaya melakukan pembedahan AVF. Satu, kita bergantung pada keadaan pembuluh darah pesakit itu sendiri. Adakah lokasinya sesuai? Lokasi-lokasi yang selalu kita pilih untuk menyambung salur darah ini adalah di bahagian radial. Okey. Di mana radial tu? Kalau radial tu kalau kita tengok nadi di hujung tangan kita ni, dekat kita punya gelang tangan ni. Nadi di situ. Okey, radial cephalic. Itu satu. Nombor dua, di bahagian siku kita, belah depan tu, kita ada 3 kawasan yang kita boleh sambung. Brachial cephalic, brachial basilic dan juga brachial vena comitant. Okey. Kalau ikutkan, kita ada 2 tangan, so lebih kurang kita ada 8 kawasan untuk kita sambung. Tetapi doktor kena memastikan saiznya adalah lebih besar pada 2 diameter, 2 mm diameter dan jaraknya tidaklah lebih daripada 2 cm di antara arteri dan juga vein tu. Kalau tak boleh nak sambung. Nombor 2, pemetaan pembuluh darah. Setengah pesakit dia memerlukan pemetaan pembuluh darah untuk memastikan tiada kesempitan salur darah di bahagian dada dan leher. Tak semua pesakit kita akan buat pemetaan pembuluh darah, tetapi pesakit-pesakit yang kita tahu ada masalah jantung ataupun masalah sakit kronik yang dah lama ataupun pembedahan ini bukanlah kali pertama, kedua atau ketiga, dia ada pembedahan kedua ketiga dia memerlukan pemetaan pembuluh darah. Nombor 3 adalah komoditi pesakit. Pesakit yang mempunyai kegagalan jantung, terutama lemah jantung belah kiri, penyakit yang tidak dikawal, kita tidak galakkan untuk membuat pembedahan AVF. Kenapa? Apabila pembedahan AVF dilakukan, banyak darah yang akan mula disalurkan ke arah urat yang baru disambung itu. Maka pesakit akan mempunyai, orang kata, tekanan untuk jantung itu akan bertambah dan menyebabkan keadaan kesihatan akan makin buruk. Ini secara teknikal bagaimana pembedahan AVF dijalankan. Pertama sekali, pemeriksaan pesakit dilakukan. Tahap pesakit ditentukan oleh pakar perubatan dalaman nefrologi. Macam mana dia nak tahu pesakit ni memerlukan pembedahan AVF? Selalunya apabila pesakit telah mencapai bacaan EGFR kurang daripada 15. Maknanya dah end stage renal failure ataupun mencecah kepada itu, maka pakar perubatan dalaman akan mula menasihatkan pesakit untuk melakukan pembedahan AVF. Kemudian pakar pembedahan perubatan dalaman nefrologis ni, dia akan refer kepada pakar bedah. Pakar bedah akan mula memeriksa salur darah yang sesuai untuk dilakukan pembedahan AVF menggunakan pengimejan ultrasonografi. Kemudian tarikh pembedahan diberikan dan pembedahan dilakukan. Okey, pembedahan secara amnya dilakukan secara bius tempat. Tetapi ada kes-kes terpencil di mana pesakit dilakukan pembedahan secara bius penuh. Ada pesakit yang memerlukan bukan sekali pembedahan tetapi beberapa kali pembedahan. Sebagai contoh, pesakit yang melakukan pembedahan, kita tengok tadi brachial basilic dan juga brachial vena com. Salur darah yang dua ni, dia duduk di dalam otot kita. So, apabila kita melakukan pembedahan peringkat pertama di bawah bius setempat, salur darah ini kita tak boleh nak melakukan prosedur hemodialisis. So, pembedahan selanjutnya diperlukan iaitu menaikkan salur darah ni supaya boleh nampak untuk dilakukan prosedur hemodialisis. Okey.
Tapi pembedahan kedua akan dilakukan hanya selepas tempoh 6 minggu dari pembedahan pertama. Okey, technically macam mana kita buat? Salur darah yang telah dikenapaki iaitu daripada pembuluh darah vena, vein, akan disambung kepada arteri. Sambungan adalah mengenai kaedah end to side ataupun side to side di mana jarang dilakukan. Maksudnya kita potong vein tu, kita sambung ke arteri. Kita menggunakan benang sintetik bersaiz 0.07 mm. Oleh itu, hanya pakar atau doktor yang terlatih sahaja boleh menjalankan pembedahan ini. Pembedahan perlu memastikan sambungan tidak bocor sebelum menutup kulit pesakit. Jika sambungan ini berjaya, pesakit dapat merasakan getaran pada kawasan pembedahan. Okey. Ini adalah bagaimana yang dilakukan. Okey. Yang merah adalah arteri ataupun salur darah yang membawa oksigen. Yang biru adalah vein yang membawa darah tak beroksigen. Oleh itu, vein akan disambung kepada arteri. Dalam kes graf, ia berbeza. Ada yang terus boleh kita sambung ataupun ada yang kita perlu mematangkan dahulu salur darah vena ini untuk dilakukan pembedahan graf. Okey, ini graf. Selalunya graf ni dia akan letak di lengan. Okey. So, untuk pesakit, apakah penjagaan selepas pembedahan AVF? Pertama, untuk kawasan pembedahan. 1. Pastikan balutan pembedahan tidak basah dengan darah. Jika basah, perlu tukar dan perlu dapatkan bantuan pakar. Pesakit akan merasa ada bunyi dan getaran laju pada kawasan sekitar pembedahan. Jika getaran hilang, kemungkinan ada salur darah yang bermasalah. Selalunya ada darah beku di kawasan tersebut. Dan jika nadi tangan menjadi lebih lemah, warna tangan menjadi biru dan pucat atau sejuk, tangan menjadi kebas selepas pembedahan dan berterusan, pesakit perlulah mendapatkan rawatan secepat mungkin. Pesakit dibenarkan melakukan senaman tangan selepas 2 minggu pembedahan. Secara menyeluruh, pesakit perlulah memastikan tekanan darah dalam julat bacaan normal. Bacaan gula juga perlulah dalam keadaan yang normal. Pastikan tangan yang dilakukan pembedahan tidak diambil tekanan darah atau digunakan untuk pengambilan darah. Pesakit perlu mengelak mengangkat barang berat menggunakan tangan pembedahan. Selalunya, pakar atau doktor akan memberi orang kata follow up ataupun jumpa semula di klinik selepas seminggu selepas pembedahan. Penggunaan AVF untuk hemodialisis hanya dibenarkan apabila AVF ini matang selepas 6 minggu pembedahan dengan syarat-syarat tertentu, iaitu saiz urat darah itu telah berkembang menjadi 6 mm, panjangnya lebih pada 6 cm, lebih pada 6 minggu dan kita akan mengira flow rate di dalam salur darah itu lebih pada 600 ml per minit. Apakah komplikasi AVF? Komplikasi pertama yang kita boleh nampak adalah Still syndrome. Still syndrome ni pesakit akan datang dengan masalah tangan sejuk, biru, okey, nadi tidak dapat dirasai di tangan dan basically tangan dia dah hampir orang kata matilah. So, pembedahan perlu dilakukan untuk memastikan keadaan ini selesai. Kita sambung balik salur darah tu ataupun kita clamp salur darah yang bawa darah tu. Nombor 2 adalah kegagalan jantung atau serangan jantung. Macam saya kata tadi, sebabkan pembedahan AVF ni dia membawa darah yang lebih banyak ke arah tangan tu, maka jantung perlu bergerak lebih cepat dan ada pesakit yang mempunyai masalah jantung, lemah jantung, susah nak cope dengan keadaan ini dan menyebabkan dapat serangan jantung ataupun kegagalan jantung. Ada juga pesakit yang mempunyai masalah iskemik neuropati di mana saraf-saraf di hujung jari menjadi kebas ataupun biru. Masalah stenosis
Okey, masalah trombosis. Stenosis ni kesempitan salur darah yang telah kita buat. Trombosis adalah darah beku di dalam salur darah yang telah kita sambung tu. Dan seperti gambar ni, ini adalah gambar aneurysm ataupun pseudo aneurysm. Di mana salur darah tu membengkak daripada yang sepatutnya. Sepatutnya saiz dia lebih kurang ni je, 6 mm. Tapi dia membengkak menjadi 12 mm ataupun sampai ada yang sampai 15 mm. Ini memerlukan pembedahan untuk make sure salur darah itu tidak pecah. Okey. Itu je. Dan untuk di USM ni kita ada melakukan pembedahan AV fistula di bawah private wing kita dan charge bermula daripada RM2,400. Ada soalan? Okey, terima kasih habis ya Dr. Fit. Habis. Okay, terima kasih diucapkan kepada Dr. Fit di atas ceramah yang saya consider sebagai informatif dan bergunalah kepada kita semua, walaupun kita bukan seorang pesakit buah pinggang, tapi mungkin ada dalam kalangan kita, kalangan saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang memerlukan rawatan hemodialisis. So information yang Dr. Fit sampaikan tu bergunalah untuk kita kongsi dengan mereka yang memerlukan lah. So saya harap semua jelas dengan penerangan yang diberikan oleh Dr. Fit tadi. So jika terdapat sebarang kekeliruan ataupun soalan, kita buka ruanglah kepada semua untuk bertanya. So mungkin boleh type dalam chat box kita. Saya akan bacakanlah soalan kepada Dr. Fit. Ada soalan ataupun ada yang nak tanya secara verbal sebab kita actually ada lagi dalam setengah jam. Sepatutnya kita punya ceramah 1 jam, 2.5 hingga 3.5. So kalau ada sesiapa yang ingin mengajukan soalan, kita alu-alukan. Ada? So kalau while waiting for others untuk fikir soalan apa yang nak ditanya, mungkin Dr. Fit, saya ada 2 soalan untuk saya ajukan kepada Dr. Fit. Soalan pertama berkenaan dengan senaman untuk pesakit yang ada AV fistula, Dr. Fit. Adakah ada indikasi untuk kita prescribe kita prescribe senaman secara berkala lah kepada pesakit yang ada AV fistula ni, dan sekiranya ada indikasi tersebut, boleh Dr. Fit jelaskan apakah pengaruh senaman tersebut kepada pesakit? Okey. Secara keseluruhannya, okey. Tangan kita apabila kita melakukan senaman untuk membesarkan salur darah atau membesarkan otot, kita akan senaman tu akan membantu, okey. Apa yang kita buat, kenapa kita kena buat senaman untuk pesakit AV fistula ni? Sebelum melakukan prosedur AV fistula, senaman kebanyakan pesakit AV fistula, pesakit end-stage renal failure ataupun dialisis yang memerlukan dialisis ni sudah ada masalah dengan salur darah mereka. Sebab apa? Kalau ada diabetes atau hypertension, salur darah selalunya keras ataupun salur darah sudah menyempit disebabkan penyakit-penyakit kronik ni. Oleh itu, banyak pesakit yang datang untuk membuat akses AV fistula tak dapat melakukannya kerana penyakit-penyakit ni. Oleh itu, kita selalunya menasihatkan pesakit-pesakit kita untuk melakukan senaman tangan. Macam mana buat senaman tangan? Selalunya kita panggil hand grip exercise. Pesakit digalakkan membuat hand grip exercise ni menggunakan pressure, sama ada bola yang macam sponge tu, ataupun hand grip yang boleh beli yang ada 5 kilo, 10 kilo tu. Berapa kerap dia orang kena buat, selalunya kita galakkan buatlah sehari 3-4 kali dalam 10 ke 20 minit. Tujuannya, apabila kita melakukan pembedahan tu, senaman tu, salur darah akan bertambah banyak, saluran darah akan lebih banyak disupply ke tangan kita. Oleh itu, ia secara tidak langsung membesarkan salur darah yang sedia ada. Okey, so ini meningkatkan kemungkinan untuk kita melakukan pembedahan pada pembuluh salur darah yang asalah, tak perlu menggunakan graf. Okey? Boleh ke Sabia?
Okay, boleh Dr. Fit. Maksudnya exercise tu dia more kepada apa panggil, dia indicated lebih kepada sebelum prosedur AV fistula dilakukan lah untuk memperbesarkan salur darah sedia ada. Betul Okey, Dr. Fit? selepas pembedahan pun selepas 2 minggu selalunya kita boleh resume balik. Sebab apa? Salur darah yang kita buat masa sebelum pembedahan selalunya bersaiz 2 mm ataupun 3 mm. Kita memerlukan salur darah itu mencapai saiz 6 mm sebelum ianya boleh digunakan untuk cannulation ataupun cucuk untuk dialisis. Oleh itu, cara nak membesarkan balik salur darah itu adalah juga dengan exercise. Exercise yang simple je lah, hand grip exercise. Okey, jelas Dr. Fit. Okey, soalan sebelum saya proceed kepada soalan kedua, saya tengok dekat chat box kita pun ada beberapa soalan, so saya bacakan soalan dekat dalam chat box dululah. Okey, ada soalan daripada Hasanuddin Halim. Dia tanya adakah prosedur ni dijalankan di radiologi? Okey, prosedur AVF ni dijalankan dalam bilik bedah. Okey. Prosedur yang untuk scan semua tu sama ada oleh pakar bedah sendiri, melainkan pesakit memerlukan mapping iaitu di radiologi. Tapi untuk pembedahan AVF dilakukan di bawah bilik bedah. Di dalam bilik bedah. Okey. Okey. So jelas dijalankan dalam bilik bedah. Okey, soalan kedua, ada tanda-tanda kes pesakit rosak buah pinggang. Ini saya rasa tanda-tanda kerosakan buah pinggang. Dr. Fit. Tanda-tanda penyakit buah pinggang kronik ni rasanya kot. Boleh Dr. Fit? Apakah tanda-tanda penyakit buah pinggang? Saya rasa merujuk kepada buah pinggang kronik lah ni. Okey, kalau ikutkan ini saya dah share tadi, simptom penyakit buah pinggang kronik. Simptom penyakit buah pinggang kronik adalah pesakit ada masalah gatal seluruh badan. Ini bukan gatal biasa-biasa tau, dia gatal dia rasa macam merinyam tau, satu badan. Pesakit selalu cakap macam tu. Lepas tu kulit pesakit pun akan nampak lebih sebam, okey, lebih hitam daripada biasa. Dan pesakit ada masalah tidur ataupun emosi terganggu. Dia senang rasa letih. Walaupun dia tak ada buat apa pun dia rasa letih. Ada masalah hilang selera makan dan loya. Dan yang bila dah makin teruk, pesakit akan mula ada masalah bengkak kaki dan muka dan sukar bernafas. Ada juga pesakit yang ada masalah kekurangan air kencing. Itu memang dah orang kata dah makin teruklah tanda-tanda tu nak ikutkan. Bila dah ada kekurangan air kencing, maknanya dia kencing makin kurang, itu pun menunjukkan tanda dia minum air banyak tapi kencing makin kurang. Itu pun adalah tanda-tanda untuk kerosakan buah pinggang juga. Okey, jelas ya. Siapa ni yang bertanya? Muhammad DKK. Okey. Satu lagi soalan daripada saya Dr. Fit berkenaan dengan okey. Ada kes yang saya pernah dengar di mana pesakit dia dah buat AV fistula semua, maksudnya doktor plan dia untuk buat hemodialisis, but suddenly dia kata tak jadi untuk buat hemodialisis tu. So boleh tak kita repair semula AV fistula tu kepada keadaan asal? Visible tak? Okey, kalau kata tiba-tiba pesakit tak perlu dah buat dialisis, okey. Sebab tu pentingnya assessment daripada pakar buah pinggang. Daripada awal lagi assessment dia kena menentukan pesakit ni betul-betul memerlukan rawatan hemodialisis. Selalunya dia dah kronik, dah lama ada masalah buah pinggang dan makin teruk. Kan kalau kata memang tak perlukan, pesakit ada option untuk kita ikat salur darah tu. Tapi pesakit perlu bear in mind lah, orang kata kena memikirkan pula lah. Kalau ke depan dia ada masalah buah pinggang, dia akan ada masalah untuk mencari urat untuk sambung balik untuk buat AVF ni. Sebab tu selalunya kalau pesakit tak perlukan dialisis lagi, kita biarlah. Ada pesakit yang dah kata di peringkat awal end-stage renal failure, doktor pun tak kata 100% dia perlukan rawatan hemodialisis, tetapi dinasihatkan buat je lah dulu, buat. Nanti bila kena buat dialisis, dah boleh terus cucuk. Sebab nak matang tu pun dah 6 minggu. So ambil masa. Okey, terima kasih Dr. Fit. So kita ada beberapa soalan lagi. Daripada Fatimah Ismail, apakah tanda-tanda awal penyakit buah pinggang? Tadi mungkin Dr. Fit dah terangkan berkenaan dengan tanda-tanda penyakit buah pinggang kronik.
Yang ni dia tanya tanda-tanda awal penyakit buah pinggang. Untuk tanda-tanda awal penyakit buah pinggang, tak ada yang spesifik sebenarnya. Kalau orang tu kencing berdarah ke ataupun sakit di bahagian pinggang belakang tu, tak semestinya dia ada masalah penyakit kronik buah pinggang. Okey, kencing berdarah boleh jadi kencing kotor ataupun ada batu kan. Tapi dia tidak menyatakan 100% penyakit buah pinggang. Untuk mengetahui dia ada penyakit buah pinggang tak, satu dia dah memang teruk dah. Dia dah dapat simptom-simptom yang tadi, ataupun dia melakukan pemeriksaan berkala untuk orang kata yearly follow up ataupun yearly punya medical check up, dan dari situ kita boleh nampak fungsi buah pinggang tu dah berkurang, dan itu boleh kita tahulah sama ada dia akan mendapat penyakit buah pinggang ataupun tidak. Jarang penyakit buah pinggang akan datang sekelip mata terus jadi. Selalunya mengambil masa. Okay, setuju Dr. Fit. Sebab tu saya nak tambah sikit lah. Sebab tu untuk pesakit-pesakit ataupun orang-orang yang ada risiko seperti yang Dr. Fit nyatakan sebentar tadi kan, macam ada hypertension, ada diabetik, ada apalagi obesity dan sebagainya tu, kita galakkan untuk buat saringan buah pinggang lah. Sebab golongan-golongan macam ni lah actually yang berisiko untuk dapat buah pinggang. Untuk tanda-tanda awal tu mungkin kita tak nampak. Okay, jadinya siapa-siapa yang ada risiko kita galakkan untuk buat saringan. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya daripada Muhammad T. Hai doktor, berapa lama tempoh masa post-op AVF boleh consider sebagai failed AVF sebelum any intervensi dijalankan next? Boleh Untuk Dr. Fit? tahu, kalau nak ikutkan, selepas operation tu, doktor tu dah boleh actually bagi hint dah sama ada pembedahan tu berjaya ataupun tidak. Sebab jika selepas pembedahan tu pesakit mempunyai getaran ataupun kita panggil thrills dalam medicalnya pada tangan dia, selalunya itu memang akan berjaya lah. Okey. Tetapi ada juga pesakit yang selepas 2-3 minggu thrills tu hilang sebabkan oleh trombosis. Okay. Tapi berapa lama tempoh yang kita boleh bagi untuk kata, selalunya lepas minggu 2 kita akan tengok balik pesakit, selalunya selepas minggu ataupun 2 minggu selepas pembedahan pertama tu, kita akan tengok masa tu. Jika kita tengok secara klinikal tak ada thrills ataupun secara kita boleh buat ultrasonografi balik, ultrasound balik, tengok kawasan tu ada tak salur darah yang masuk bercampur. Jika tak ada, maknanya dah fail lah. So boleh terus proceed untuk intervensi lain lah. Second operation or third operation yang di kawasan lain, di urat lain atau menggunakan graf. So dia selalunya dalam masa seminggu 2 tu dah boleh tahu dah sama ada fail atau tidak. Okey, terima kasih Dr. Fit. Soalan seterusnya daripada Muhammad KK, bagaimana nak surut tempat cuci buah pinggang? Yang ni saya tak berapa nak clear, saya tak berapa dah faham soalan ni. Bagaimana nak surut tempat cuci buah pinggang? Kalau Muhammad punya soalan, Cik Muhammad KK ni boleh clarifikan apa maksud soalan? Ada Cik Muhammad KK? Ini staf kita USM. Tempat AVF. Okey, bagaimana nak cuci kot? Nak cuci tempat AVF. I suppose soalan dia macam tu kot. Bagaimana nak cuci tempat AVF? Okey, betul Dr. Fit. Bagaimana kita nak cuci tempat AVF tu? Okey, kalau tengok gambar yang saya tunjuk tadi kan, dalam AVF kita ada selalunya apa yang lepas pembedahan, bila urat tu sudah sesuai untuk dilakukan kanulasi untuk hemodialisis, okey, doktor bedah tak tengok dah. Dia akan lepas kepada pakar nefrologi dan pusat dialisis. Di situ dia orang akan cucuk 2 jarum. Satu jarum daripada mesin nak keluarkan darah daripada badan ke mesin, dan satu jarum lagi untuk masukkan darah daripada mesin ke badan. Okey, selalunya apabila dialisis berlaku, ada pesakit di mana kawasan tu jadi bengkak, dia jadi swollen. Okey. Apa yang penting masa prosedur hemodialisis tu perlulah memasukkan ubat heparin satu. Ubat heparin ini untuk memastikan darah cair.
Dan selepas prosedur tu, pesakit perlulah menekan di kawasan yang mana hemodialisis dilakukan untuk memastikan darah berhentilah. Orang kata bila dah cabut jarum tu, darah kena pastikan berhenti. Okey. Kerana nak turutkan bengkak di kawasan itu, ada pesakit yang mempunyai masalah limfedema di mana salur limfa di tangan pesakit membengkak disebabkan oleh darah limfa ni tak boleh masuk balik dalam salur darah vena ataupun arteri. Itu dibengkak. Kita boleh prescribe limfedema stokin. Maknanya kita buat satu stokin untuk sakit itu pakai. Tetapi dia tak pakai sepanjang masa lah. Dia pakai sementara saja sebab kalau dia pakai sementara nanti salur darah yang dialisis tu pula akan tersumbat. So yang penting adalah kena pastikan dulu saluran darah limfedema tu boleh masuk ke tak. Kalau tak nanti dia akan jadi bengkak kat tangan tu. Okey. Ada juga pesakit yang ada masalah central venous stenosis yang saya cakap tadi, di mana darah tak boleh patah balik masuk ke dalam jantung disebabkan sempit. Itu pun boleh menyebabkan bengkak pada tempat tangan yang kita cuci tu. Kalau kes-kes ini berlaku, maka kadang-kadang salur darah yang kita buat tu kita perlu orang kata ikat balik lah. Tak boleh pakai. Okey ke? Okey. Okey nah Muhammad KK. Cik Muhammad KK. Okey, faham dia kata. Okey, ada satu soalan lagi daripada Suliha Hussein. Salam doktor, bacaan result darah kreatinin 52. Adakah ia normal? Kreatinin 52 normal lah. Hmm. Kreatinin 52 normal. Hmm. Kita tengok bacaan EGFR. Bacaan pengiraan EGFR di mana kita ambil bacaan urea dan juga kreatinin. Kemudian kita masukkan dalam formula EGFR tu dan tengoklah bacaan dia berapa. Baru kita tahu sama ada dia normal ataupun ada masalah dengan buah pinggang. Okey. Terima kasih Dr. Fit. Ada soalan lain? Ada sesiapa lagi ingin bertanyakan soalan kepada Dr. Fitrina? So, saya rasa semua jelas lah. Okey. Saya consider tak ada soalan dah kot nah Dr. Fit. Okey, baik. Okey, so saya rasa nak copy slide boleh ke sebab masuk dah setengah presentation dah tadi. Ada apa peserta yang ingin dapatkan slide Dr. Fit. Dia masuk lambat tadi. Boleh, nanti boleh bagi email kot dekat ni. Kita bagi kat Dr. Rahayu lah mungkin. Ada satu lagi soalan. Jika tahap buah pinggang tahap 4, boleh baik lagi ke untuk ke tahap 3 semula? Jadi dia boleh revert balik tak kepada tahap 3? Ini daripada Puan Syaza. Okey, setakat pengalaman kami lah sebagai doktor perubatan, bila pesakit dah di tahap 4 masalah buah pinggang, untuk balik kepada tahap 3 tu tak mudah lah. Boleh tapi jarang-jarang berlaku. Okey, sebab apa? Apa masalah dengan buah pinggang ni? Buah pinggang ni dia tak boleh nak filter. Dia ada masalah kerosakan pada filter dia tu. So bila filter buah pinggang ni rosak, selalunya dia tidak boleh dibaiki. Okey, macam filter air tu. Filter air tu boleh tukar. Filter buah pinggang ni tak ditukar. Okey, so susah dia nak balik semula ke tahap yang lebih baik ke atas. Tetapi kita boleh menahannya supaya tak menjadi lebih teruk. Apa kita boleh buat? Kita kena kontrol tekanan darah, kita kena kontrol gula kita dalam badan, diabetes, amalkan kehidupan sihat. Okey. Jangan obes, kurang dapatkan nasihat-nasihat yang baik dan elakkan pengambilan ubat-ubatan yang tidak berdaftar. Okey, atau ubat-ubat yang boleh merosakkan masalah buah pinggang. Kita tengok kat Malaysia ni ramai pesakit yang masalah buah pinggang ada berkaitan dengan pengambilan ubat tahan sakit yang berlebihan juga. Dan ubat tahan sakit dibuktikan di kajian klinikal mempunyai kesan terhadap buah pinggang. Contohnya Voltaren, Celebrex, semua tu boleh menyebabkan masalah buah pinggang jika diambil dengan keadaan yang banyak dan juga lama. So, kita kena elakkan benda-benda macam ni. InsyaAllah buah pinggang kita akan kekal ke tahap 4 tu, maknanya tak memerlukan dialisis lagi. Walaupun tahap 4 tu dia akan boleh kekal dalam keadaan itu sekurang-kurangnya lah.
Okey, jelas ya. Saya rasa tak ada soalan dah. So, saya rasa kita punya sesi kita berakhir di sini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Fitrina dan juga penganjur di atas perkongsian yang saya consider sebagai berilmiah lah. Okay? Macam Dr. Fit cakap tadi, topik ni jarang-jarang kita bincang. So kalau kita dapat join hari ni, kita dapat dengar ceramah daripada Dr. Fit, saya rasa kita beruntung lah sebab dia kalau ikutkan ialah topik yang jarang-jarang yang orang bincangkan di mana-mana platform kan. Okey, saya nak ucapkan juga terima kasih kepada peserta. Okey, dan jangan lupa ya staf USM, sila isi kehadiran melalui link yang kita sediakan dalam chat box. Okey, ada link kat situ, so boleh isi kehadiran. Okey, so terima kasihlah kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain sesi ke-8 mungkin pada bulan 4 nantilah. Okey. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih, selamat puasa. Okay, pesanan daripada penganjur. Okay, rakaman boleh ditonton di YouTube Unit Pendidikan Kesihatan IPPT. So siapa nak apa kita panggil nak tonton kita punya ceramah tadi, so boleh tonton di YouTube Unit Pendidikan Kesihatan IPPT.